Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fi darin. Kitab kita pakai masih muka surat 5. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, cuba anak-anak perhati satu firman Allah ta'ala, inna anzarnakum azaban qarib yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. InsyaAllah sambung kita nak bicara ni adalah peringatan yang ketiga yang sekarang kita nak sebut. Bolehkah isu dia nak bicara, bolehkah kita nak minta jadi binatang? Susah sangat, susah payah hidup atas muka bumi ni, macam-macam payah, hak ni kena, hak tu kena, masalah begitu gini. Boleh tak jadi binatang? Yang ni yang dia nak sebut. Mengikut ada sikit sebanyak kita bicara tadi, dia nak sebut asal kejadian kita daripada air mani ni, kita manusia lah, mana boleh jadi binatang. Tapi akhir yang kita bicara sebentar sebelum zuhur tadi, kuliah duha tadi, Allahumma salli, apa dia sebut tadi, orang yang celaka itu minta berhenti daripada jadi manusia. Kalau minta pun maka jadi sia-sia sahaja. Okay. Cuba lihat, yang ni yang sambung kita. Cuba anak-anak perhati firman Allah Ta'ala ni, Suratul Naba. Inna, ujung ayat akhir sekali lah, anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamas yadahu wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Terjemahnya, sesungguhnya kami menakuti kami akan kamu akan azab yang hampir pada hari menilik oleh seseorang akan barang yang mendahulu oleh dua tangannya, yakni amalan-amalan, dan berkatalah oleh orang kafir itu, mudah-mudahan aku jadi akan tanah, yakni kalau aku jadi tanah pun sangatlah baik daripada jadi manusia yang kena seksa semacam ini. Perhati sikit Quran ni, kata dia, terjemahnya, sesungguhnya kata orang Ta'ala, kami ni menakutilah oleh kami akan kamu. Allah Ta'ala bagi peringatan kat kita, khabar menakutkan kita, menggerun dengan kita. Apa dia khabar yang menggerun dengan kita ni? Itulah azab. Dan azab ni kata dia hampir sangat. Hampir tu nisbah kita hidup atas muka bumi, nak bertemu dengan azab tu memang dekat sangat. Allahu Akbar. Azab ni yang hampir, bila ni kata dia, azab yang sangat hampir ni pada hari yang menilik oleh seseorang. Maksud menilik ni pandang, melihat, yang zurul, dia akan menilik, dia akan perhati, dia akan pandang akan barang yang mendahulu oleh dua tangannya, maqaddamas yadahu, apa yang telah diperbuat oleh dua tangan dia. Apa maksud diperbuat oleh dua tangan ni? Amalan-amalan yang telah dibuat waktu dia masa hidup di muka bumi ni, inilah maksud diperbuat oleh dua tangan. Yang ni istilah dalam mubalaghah dia panggil majaz mursal, itlaqil sabab iradati musabab. Pasal tangan ni sabab untuk buat amal. Walaupun amal tu macam-macam, sebut tangan pun dia tak jalan labah ghalib. Jadi masuk ayat Quran tu, seseorang di hari akhirat esok, waktu dia telik, dia pandang apa yang telah dibuat daripada amal ini, dan berkatalah, dan juga pada hari itu nanti
Orang yang berkatalah orang kafir itu, orang kafir akan cakap macam ni, mudah-mudahan aku jadi tanah, yakni kalau aku jadi tanah pun sangatlah baik daripada jadi manusia yang kena siksa semacam ini. Jadi ayat ni yang dia sebut ni nak mengukuhkan atas tajuk ni, nak bicara minta jadi binatang tu boleh tak boleh kan. Pasal kita jadi serba-serbi, apatah lagi di akhirat esok ada yang diperhitungkan apa yang kita buat, ada yang sebahagiannya tak kena gaya hidup atas muka bumi ni, kena siksa. Jadi isu jadi binatang tu tahu mana? Pasal kita tadi pun kita sebut dah, pasal antara pengadilan Allah Ta'ala buat akhirat esok, kalau kat dunia ni ada kambing bertanduk, tanduk kambing yang tak bertanduk, keadilan Allah Ta'ala akan hidupkan juga kambing ni di pada masyarakat esok, dijadikan kambing tak bertanduk tu bertanduk, yang bertanduk tu tak bertanduk, tanduk balik macam mana kambing yang tanduk ni tanduk kambing yang tak bertanduk tu, selesai apa yang kezaliman dibuat dia kambing bertanduk tu, Allah Ta'ala perintahkan supaya kedua-dua kambing tu jadi tanah. Tu yang minta jadi binatang tu. Baik. Selesai. Jadi kalau orang kafir jadi binatang, yang binatang tu nanti jadi tanah, itulah maksud dia. Boleh ke? Dia kata tak, jadi sia-sia. Pasal permintaan di akhirat esok untuk balik ke dunia, untuk jadi tanah, jadi binatang, tak ada lah penyesalan kat sana, tak pakai. Nak menyesal kat sini kan. Atau istilah ulama kat sinilah dipanggil negeri ikhtiari kan. Mati je dipanggil alam atau negeri ijbari. Mati je tak boleh nak buat apa dah. Apa yang kita buat kat sini itulah pembalasan. Nak ikhtiar, nak menyesal, nak menangis, nak sedih, nak apa bertobat, sini. Pergi akhirat, semua orang akan tobat. Orang dah buat baik pun menyesal. Di atas buat baik dia yang dia tak cukup, dia rasa kalau aku tahu aku akan buat lebih baik daripada apa yang baik yang aku telah buat ni. Apatah lagi orang yang memang kafir, orang yang munafik, orang yang asi, masya-Allah menyesal gila punya kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarkan kita daripada orang-orang yang macam tu. Macam mana nak minta jadi keluar ni? Ngaji bagi faham elok, lepas tu tak dapat tidak kena mujahadah, muhasabah diri, buat apa yang sepatutnya dibuat kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita Allah Ta'ala minta sungguh-sungguh pada dia dengan apa yang dia dah beri pada kita, ada keinginan nak mengaji dan ada iman dalam hati, dah diasuh pula oleh tutup guru kita macam mana nak dapat iman, dijadikan kita betul-betul untuk belajar faham macam mana nak mentauhidkan Allah Ta'ala dan tak menyesal di akhirat esok, bahkan termasuk dalam kumpulan orang-orang yang Allah Ta'ala beri naungan di akhirat esok. Mudahan insya-Allah. Alhamdulillah. Semua tanggungjawab kita kena cukupkan syarat. Apa bahasa mudah lah ni yang sebut syarat tu apa? Penuh ni SOP kan. Macam mana supaya kat sana esok terlepas daripada ancaman-ancaman siksa yang ada, huru-hara di pada mahsyar tu yang tiada lah peliharaan Allah Ta'ala melainkan siapa yang Allah Ta'ala kendaki. Jadi kat dunia ni kita kena cari sebab apa yang menyebabkan redha Allah Ta'ala kat kita, apa yang menyebab juga redha Rasulullah SAW pada kita. Itulah yang kita kena usaha. Siapa yang gagal usaha tu memang dapat padah lah jawabnya. Pasal apa? Ini cerita dalam Quran, wajib beriman yang binatang pun Allah Ta'ala adili, sehingga orang yang buat zalim tu dia akan kata kalau lah aku boleh hidup balik, aku jadi binatang, aku jadi tanah macam ni pun tak apa, tak ada apa lah, memang tak boleh lah. Menangis, air mata darah kali pun keluar, tak boleh nak ubah apa dah. Sebab dah mati alam ijbari, alam dunia, alam ikhtiari. Ambil sikitlah bahasa tu. Masuk alam ikhtiari ni Allah Ta'ala diberi kita keupayaan untuk boleh buat sesuatu. Semestinya bila boleh buat, buatlah perkara yang Allah Ta'ala suruh, yang tak ada apa yang kita buat melainkan taat. Dan dalam masa yang sama, kalau sentiasa duduk zikir,
mentauhidkan Allah Ta'ala, mentakbirkan Allah Ta'ala, tahlil Allah Ta'ala. Tu pun ada pelajaran yang kena belajar, insya-Allah. Baik, maka adalah cerita-cerita kafir itu diihtimalkan 3 jalan. Dia nak tafsir sikit tu. Pasal apa orang kafir minta jadi tanah ni? Ada 3 jalan tafsir dia. Pertama, iaitu tatkala mereka itu orang kafir melihat dengan mata masing-masing, Allah Ta'ala bangkitkan binatang-binatang yang berlaga di atas muka bumi ini, hingga balas setengahnya akan setengahnya. Yang sebut lembu dogo, lembu tak ada, kambing dogo, lembu dogo, yang ada kambing tanduk dia, Allah Ta'ala terbalikkan hal. Lepas tu ada hingga balaslah setengahnya atas setengah yang lain daripada binatang tu. Lepas tu Allah Ta'ala perintahkan jadi tanah. Jadi antara penyesalan dia, maka akhirnya Allah Ta'ala berkata tunai. Allah Ta'ala berkata tunai, maksudnya Allah Ta'ala kata jadilah. Maksudnya Allah Ta'ala dengan kehendak dia nak bagi jadi. Itu maksud. Kita pun dah belajar dah bab-bab tu. Adalah cita-cita kamu diihtimalkan. Mana dia? Maka akhirnya Allah berkata tunai, maksudnya Allah Ta'ala kata dengan mana bagi jadi. Pasal tak dikatakan dalam Quran, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. An yaqula lahu kun fayakun tu maksudnya an yurida kun fayakun. Dia nak bagi jadi, terus jadi. Dia tak perlu sebut kun. Mustahil keadaan macam tu. Pasal Allah Ta'ala dia nak buat satu dengan tak perlu hajat perantara masa dan sebab. Tapi yang ni pengurusan dia. Jadi Allah Ta'ala bila dah diadili binatang ni dengan tunai, Allah Ta'ala jadikan dia turab. Yang ni jadilah kamu tanah, maka binatang itu pun jadi tanah semuanya. Maka memandang kafir nampak senang dan selamat daripada azab, dengan sebab dia tengok binatang tu dah jadi tanah, tak kena azab. Dia ingat senang jadi kambing, main duduk dunia silap lah jadi kambing, minta kalau boleh jadi orang pula. Memang perangai kita macam tu lah. Kadang yang alim nak jadi bodoh, yang bodoh nak jadi alim. Ya, memang macam tu. Orang kaya nak jadi miskin, orang miskin nak jadi kaya. Memang orang kaya gaduh nak jadi orang miskin gaduh nak jadi kaya. Tapi betul ke ada orang kaya nak jadi miskin? Tak percaya, pergi tanya orang kaya yang dia memang kaya, tapi dengan sebab kaya tu dia jadi celaka. Cuba tanya dia, ada tak dia nak kaya lagi ke dia nak miskin? Sikit sekali lalu sebut itu. Baik. Jadi binatang ni masa akhirat esok nampak senang dan selamatlah pada azab. Maka mereka itu pun ceritalah bahawa Allah Ta'ala jadikan tanah gatik semacam binatang-binatang yang ni yang telah hancur itu, yang tubuh mereka itu, kemudian daripada mereka itu jadi manusia. Baik, maka ini ialah ihtimal yang pertama. Ini satu tafsir pada ayat Quran tu. Dan yang kedua, ihtimal nak tanggung ayat Quran tu apa maksud kata jadilah aku ni debu tanah ni. Ihtimal pula boleh tanggung juga kata dia, contoh tu bahawa cita-cita mereka kalaulah dijadikan tanah pada mula-mula selalu, dengan tidak dijadikan manusia langsung pun baik kerana tidak merasa azab pada hari ini. Antara tafsiran lain bagi ulama kita kata maksud daripada kuntu turaba tu ya laitani kuntu turaba, dia nak minta, kata dia alangkah baiknya kalau aku ni jadi tanah. Maksud jadi tanah tu memang jadi tanah betul, bukan jadi tanah yang pasal kena tengok binatang yang diadili oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab tu dia kata bila binatang ni Allah Ta'ala perintahkan jadi tanah balik, pasal mereka tak ada taklif, tak ada istilah azab dan nikmat yang mereka kecapi waktu di padang mahsyar esok, maka Allah Ta'ala jadikan semua tu jadi tanah balik. Jadi kata dia bukan makna macam tu, tapi memang jadi tanah tu jadi tanah terus. Pasal tanah pun termasuk dalam makhluk yang tak ada taklif syarak. Antara makhluk tak ada taklif syarak ni binatang. Yang ada taklif syarak manusia, jin.
ia ada taklif dan tak akan boleh dia akan menyalahi taklif syarak malaikat. Mereka ni maksum, la ya'sunallah ma amarahum. Baik, itu tafsiran kedua. Yang ketiga, cita-cita mereka itu bahawa tidak dibangkitkan kemudian daripada dihancurkan dia yang jadi tanah itu. Makna yang ketiga ialah mereka ni memang nak jadi manusia, tapi bila dah mati hancur badan dikandung tanah kan? Itu bila dah jadi tanah macam mana? Bangkit esok balik kata, ya Allah, macam mana aku dah jadi tanah tu? Baik aku jadi tanah terus, aku tak nak kena bangkit di mana masyar. Itu masalah tu. Ulama kita kalau kita perhati apa dia hurai ni, yang kita kadang hurai tengok satu selapis je. Oh demo tengok mana jalan-jalan tafsir tu, dia sebut satu kan. Ya Allah, ini yang tak dapat tidak kita mengaji ni antara yang kena mengaji juga tafsir. Tapi tafsir bukan pelajaran nombor satu. Mula-mula sekali yang kena belajar adalah akidah kan? Baik. Maka adalah tiga-tiga ihtimal ini tiada menunai dan tidak menerima oleh Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala takkan tunai sama sekali, pasal dah compulsory kan? Apa dia? Dah jadi satu keputusan yang takkan berganyak dah. Allah Ta'ala bagi mematikan makhluk ni, mati je, tak ada dah jalan untuk bertobat balik ke dunia. Tak ada dah. Dua keadaan yang memang Allah Ta'ala takkan balikkan kita ke dunia. Pertama, roh nak mati waktu nyawa dah sampai ke rongkong. Yang kedua adalah waktu ke depan esok ni, waktu matahari terbit daripada barat. Orang nak tobat, orang tak boleh tobat lah. Itu dua keadaan yang Allah Ta'ala tak bagi langsung keampunan pada orang-orang yang derhaka macam ni. Baik, maka dengan hal ini kita pun boleh kita boleh saksi bahawasanya tidak boleh sama sekali kita nak minta berhenti daripada jadi manusia apabila telah ditiupkan roh pada kita ketiga-tiga kita. Jadi ketika kita telah cukup 4 bulan dan dalam perut ibu kita itu, kalaulah diminta juga pun, maka sia-sia juga. Siapa yang Allah Ta'ala takdirkan hidup kan? Siapa yang memang ditakdirkan Allah Ta'ala takkan dapat anak. Kalau nisbah orang beranak lah kan, apa saja ketentuan Allah Ta'ala pasti jadi. Jadi kalau dah dalam rahim ibu ni Allah Ta'ala takdirkan untuk jadi anak, memang jadi anak. Nak minta jadi apa-apa hal lain mana nak boleh kan? Pasal kita ni bukan kita yang menentukan kita jadi apa. Mudah ya tu, nak faham tu. Kemudian apabila anak-anak sudah terang hal ini, yang kata apa, takkan boleh ubah jadi manusia, jadi binatang, jadi tanah, ataupun nak berubah jadi besi, emas, perak, bopi, sebut itu kan. Pasal kita ni di akhirat esok, di atas huru-hara yang ada, setiap manusia akan jadikan berbagai alasan untuk melepaskan diri pada Allah Ta'ala, untuk berlepas diri daripada azab Allah Ta'ala kan. Jadi kat sana memang semua pakai cari, tapi memang tak jumpa dah. Keputusan dah pasti, melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala kecuali. Itu saja yang tidak akan ada huru-hara akhirat. Jadi kita kena mengaji bagi faham, kalau boleh kita termasuk dalam golongan tu. Apa dia? Orang-orang yang memang akan dapat naungan Allah Ta'ala, bangkit jadi pada masyar. Kita antara orang yang bahagia awal-awal lagi, InsyaAllah. Alhamdulillah. Dia tak harapan macam tu. Amal macam mana nak buat? Hak tu kena mengaji suku. Ada guru khas kena mengaji. Setidak-tidaknya kena ngaji guru am. Macam kita duk ngaji, duk sebut Facebook ni, apa mengaji umum orang ramai orang kampung ni, am. Bila khas ni, dia kena daftar khas, bersetuju untuk jadi murid, ambil dengan guru khas, ada pelajaran khas, ada silibus khas, ada latihan khas, kena jadi orang khas dah kan? Sekali lalu lah sebut itu. Maka selamatlah kita sebelah hadapan kita hingga terus ke dalam syurga dengan hal kekal dalam selamat dan kesenangan yang tak pernah terlintas pada hati kita
pada masa hidup kita di dalam dunia dan dalam dunia ini. Masya Allah. Siap. Jadi kaedah kita nak selamat ni macam mana? Nak jadi binatang tak boleh, nak jadi pasir tak boleh. Betul apa? Memang kita manusia, untuk nak buat apa? Belajar elok, ngaji elok, bagi faham betul agama, apa yang telah tuntut kita. Pastikan kita hidup dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman sentiasa tasdik di hati. Allah Ta'ala sentiasa diingati setiap petang dan pagi. Kalau memang kita boleh buat sentiasa hati dan hati sanubari boleh ingat pada Allah Ta'ala, Masya Allah, Allah Ta'ala insya Allah dia memang akan bagikan kesenangan hidup di akhirat esok. Memang termasuk dalam orang yang khawas, orang yang special. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita kesungguhan untuk itu. Amin. Jagaan yang keempat, adakah boleh kita duduk di atas dunia dengan hal yang tidak mengambil peduli apa-apa pun bersabit dengan amal akhirat? Jelas tu kan, kalau ikut kita tak jawab pun dapat dah kita jawapan, dia tak jawab pun dapat dah, atau dia nak urus sikit. Soalan dia dalam penjagaan keempat ni, kata dia, adakah boleh kita duduk atas dunia, bolehkah, layakkah kita duduk kat dunia ni dengan hal tiada mengambil peduli apa-apa pun bersabit dengan amal akhirat? Ada orang duduk, dia boleh sembahyang fardu ni, dia rasa cantik lah, dia tunggu mati masuk syurga. Kaedah kita apa? Kita kena ambil peduli apa-apa, walaupun apa pun, walaupun sekecil perkara pun, kalau datang daripada kaedah syarak, kena ambil peduli dengan perintah syarak. Antaranya apa dia? Arah bertanya dengan amal akhirat. Apa amalan tak boleh bawa akhirat? Jumpa tok guru, alim ulama, siapa-siapa yang salafus soleh ni, dia anjurkan kita untuk cari ilmu. Siap. Cari ilmu, cari amal. Kemudian marilah anak-anak perhati satu permau Ta'ala lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apa maksud dia? Hai, minta-mintalah orang yang beriman. InsyaAllah kita orang beriman tu, tengok elok-elok Allah Ta'ala kata apa? Mereka itu janganlah melalaikan kamu oleh harta-harta kamu, dan janganlah malaikat dan janganlah melalaikan oleh anak-anak kamu dan daripada menyebutkan Allah. Dan siapa-siapa buat ia akan demikian itu, maka itu adalah orang yang mereka itulah segala orang yang rugi mereka itu. Kita baca terjemah sekali lalu itu. Jadi apa maksud dia ni? Maksud jelas tu. Jadi Allah Ta'ala dia panggil kita, wahai orang beriman, janganlah melalaikan kamu oleh harta kamu. Harta yang ada pada kita sepatutnya tak boleh melalaikan kita. Yang ni juga saya sebut dah banyak kali dah kan. Apa dia? Apa kaedah nak jalan bagi rasa harta ni tak boleh melalaikan kita. Tiada lain melainkan kita rasa apa yang ada kat kita ni, harta kebaikan, harta benda, tanah, pangkat, kebesaran, apa dia? Semua adalah pemberian Allah Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Patutnya itu kita. Ada kedai emas 10 biji ke? Contoh tu. Orang masuk pergi tahniah apa ni? La haula wa la quwwata illa billah. Siapa tu? Pasal dengan kita mengiktiraf bahawasanya apa yang kita boleh buat, berupa taat tu, bila kita boleh buat dengan kita sedarkan bahawasanya Allah yang beri keupayaan ni kepada kita dengan menyebut la haula quwwata illa billah, maka itulah iman sejati. Siapa? Pasal memang dia beramal ni, memang dia dalam keadaan mentauhidkan Allah Ta'ala, tak rasa diri dia sendiri yang buat taat, bahkan dia rasa dengan limpah kurnia Allah Ta'ala bagi akal, bagi kesihatan, bagi kewayang, bagi kehendak. Dengan sebab tu dia usahakan untuk buat taat.
Memang inilah keadaan sebaik-baik, dan inilah antara paling besar pentaklifan Allah Ta'ala kepada orang mukallaf ni untuk kita pergi buat dan juga beramal. Baik, jadi nasihat dia, janganlah terima pada Quran tu melalaikan kamu oleh harta kamu. Jadi macam mana tak nak pergi lalai? Beli je, pertama ikut syarat. Beli je nak pakai bismillah, naik alhamdulillah, pergi dengan apa, harta benda kenderaan yang ada kat kita, pergi mengaji, pergi mengajar, ceramah, maulid rasul, pergi semua tempat baik-baik, tak ada satu pun benda-benda yang bercanggah pada Allah Ta'ala. Hak tu istilahnya dia tak lalaikan, harta tu tak melalaikan dia daripada ingat Allah Ta'ala. Jadi itu yang kena belajar tauhid tu, macam mana nak belajar satu-satu adab peraturan guru murid. Panjang umur jumpa insya-Allah. Dan janganlah melalaikan oleh anak-anak kamu. Janganlah melalaikan anak-anak kamu daripada menyebutkan Allah. Lagi insya-Allah Ta'ala. Antara anak-anak kamu tu apa? Kamu tu kita lah weh. Kan kita ni bukan rajin. Itu jangan duk rasa nak suruh anak je semayang, suruh buat taat. Kita tak buat taat. Janganlah melalaikan oleh anak-anak kamu daripada menyebutkan Allah. La takunu allazi wa takunu kallazina nasullaha. Jangan jadi orang-orang yang dia takut dengan mana Allahumma salli alaihi wasallam. Bukan takut dengan mana nak buat taat orang salah. Yang tu lain lah tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi jangan melalaikan, janganlah melalaikan oleh anak-anak kamu daripada menyebutkan Allah Ta'ala. Jadi kena ajar diri kita, isteri, anak, siapa yang buat tanggungjawab kita, ajar macam mana nak zikrullah. Itu mana ada tok guru macam kita duk belajar yang duk sedia ni, ada tok guru memang dia nak ajar, nak talqin kan macam mana kaedah nak boleh zikir pada orang salah 24 jam macam mana. Dengan kita, dengan anak kita, dengan isteri kita, panggil semua, ambil jalan tu, kemudian dengar macam mana tunjuk ajar guru. Itu terbaik sekali lah. Jadi jangan melalaikan oleh anak kamu daripada menyebut orang salah. Apatah lagi, yang ni bukan nak zikir ke orang salah. Apa dia? Nak taat orang salah pun tak boleh. Nak pergi mengaji, nak kenal orang salah pun tak boleh. Hak tu lah ujian yang ada khasnya zaman-zaman lah ni. Antara yang menghalang kita untuk boleh sampai ke orang Ta'ala ni bukan orang lain, semua akan kadang-kala adalah orang yang dekat-dekat kita. Jadi kalau nisbah orang Ta'ala sebut ni, apa dia? La tulikum amwalukum wala auladukum. Apa dia? Harta, anak, kereta, rumah, tanah, sawit, ada kolam ikan, tak kira lagi banyak harta, lagi sibuk, lagi banyak melalaikan kita pada Allah Ta'ala. Orang yang berjaya ialah orang yang walaupun duk sibuk macam tu, tak sikit melalaikan dia pada Allah Ta'ala. Jadilah macam mana sebut Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Kena jadi orang yang benar-benar istilah taat pada Allah Ta'ala, yang tak melalaikan. La tulhihim tijaratun wala bai'un, tak melalaikan dia dengan dia buat tijarah, beli jual ataupun dia bai'un, dia jual apa dia tanam sawit, jual sawit, jual tanam getah, jual getah, jual tanam pisang, jual pisang. Itu istilahnya bai'. Tijarah ni istilahnya beli barang, jual barang, beli barang, jual barang, beli barang, jual barang, beli jual. Ni dipanggil tijarah. Ada beza mengikut kaedah bahasa Arab apa yang dipanggil tijarah, begitu juga bai'. Satu hal atas kita bicara, jangan semua benda tu melalaikan kita daripada ingat Allah Ta'ala. Baik, kalau lalai juga macam mana? Siapa-siapa yang buat demikian itu, apa dia demikian tu? Duk lalai daripada Allah Ta'ala, faulaika humul khasirun. Maka iaitulah orang-orang yang mereka itu adalah segala rugi mereka itu. Ni bahasa lama betul lah ni.
Orang rugi orang yang tak boleh zikir dengan Allah Ta'ala. Jadi kena cari jalan macam mana nak berzikir. Kena cari kan? Zikir, selawat kan? Zikir, selawat. Letakkan angka. Kalau tak ada ambil secara khusus, sendiri kena letak angka berapa kadaran yang munasabah untuk kita nak baca pagi, petang, siang, malam untuk nama zikir, istighfar. Mudahan Allah mudah kita, insya-Allah. Anak-anak yang dikasihi, pada ayat ini ialah Tuhan melarang orang-orang yang mukmin daripada lalai diri daripada menyebutkan Allah Ta'ala dengan sebab-sebab harta dan anak. Jagalah. Satu kaedah kita supaya mereka ni tak melalaikan kita, bawa mereka semua taat pada Allah Ta'ala. Nanti kita pula nanti rupanya lalai, anak kita yang diasuh dengan cara baik itu mereka ingatkan kita balik pula pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, itu sebaik-baik hal lah. Tapi nak jumpa keadaan begitu, Masya Allah, bukan senang. Kebanyakannya di sebalik, bahkan kebanyakannya macam mana sebut Quran ni, apa dia? Dengan sebab harta, sebab anak, banyak kita lalai pada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada siapa yang duduk dalam kedudukan tu, wajib taubat, wajib menyesal di atas apa yang kita dah buat salah dulu. Baik. Kalau dikerjakan semacam ini, maka dinamakan orang-orang rugi kerana memilih akan perkara yang tak tahan lama dan tinggal akan perkara yang tahan lama dan yang kekal pahalanya selama-lama. Dan berkhilaf ulama pada mentafsirkan zikrullah itu. Kata setengahnya ialah semayang yang 5 waktu, dan kata setengahnya ialah sekalian fardu semayang, dan kata setengahnya lagi ialah segala bagai zikrullah. Maka dengan terang-teranglah ayat itu mengatakan rugi mereka itu yang memilih dunia atas akhirat. Padahal harta-harta dunia dan anak-anak itu ialah perkara yang berguna dan berharga juga. Ini nasihat dia lah. Kalau kita tak urai pun, tengok sekali lalu tu padan tu, tengok sekali lagi kot tak kerti. Pada ayat ni Allah Ta'ala melarang orang-orang mukmin daripada lalai. Jadi kena keluar lalai tu. Apa jalan keluar pada lalai? Tak ada jalan lain, zikir. Masa ada aja zikir, masa ada aja selawat. Ada orang sambil buat kerja, sambil buat aktiviti harian, dia boleh zikir. Untuk kita ni macam mana tak boleh buat apa lagi ni? Wajib ajar, asuh supaya boleh zikir. Yang ni nak dia di atas kita, nak tak nak, suka tak suka, faham tak faham. Tu yang kalau tak ada langsung perasaan nak berzikir, nak bersalawat macam mana? Wajib kita taubat, pergi ngaji, kena duduk majlis untuk menjadi haloba kita faham dan kenal. Antaranya kenal Allah Ta'ala sendiri dan kenal kita berzikir ni untuk nak zikir kat siapa. Itulah bahasa dia. Kalau kita faham hak tu, insya-Allah jadi sebab ada momentum yang boleh menyebabkan bangkit kita untuk berzikir. Kalau semata-mata bagi zikir, dengar saya sebut, kalau tuan-tuan nak ingat zikir, kalau kita tak belajar ilmu akidah, saya bagi kat tuan-tuan baca Quran 2 muka bukan 20 muka, 2 muka bagi. La ilaha illallah 100. Istighfar 250, selawat 500 kali. Macam boleh buat. Kalau memang kita bukan bangun nak beramal macam mana? Kena sumpah lagi dah. Sedap je suruh kita zikir banyak-banyak. Kita tak tahu lah kita banyak urusan, nak berniaga lagi, hok ni lagi. Selawat 500 kali. Ingat senang lah. 10 orang susah. Habis Kalau kita tak faham, tak ada akidah dengan Allah Ta'ala dan Rasul, suruh zikir memang 5 sembahyang fardu pun susah, tambah nak suruh zikir. Satu, sebelum nak bagi beramal, dia setengah-setengah tertib tunggu ulama-ulama kita. Sebelum dia nak bagi amalan, nak ijazah amalan, dia tengok dulu murid dia nak bagi tu orang layak tak layak untuk dia nak bagi.
Siapa ni? Tengok pendidikan dia, pelajaran dia, adakah memang nanti manfaatkan apa yang dia ajar, apa yang dia asuh, apa yang ditalkin, apa yang dibai'ah, apa yang diregister, yang tu kot bahasa-bahasa dia, supaya apa yang dia ajar tu tak jadi sia-sia, bahkan jadi darah daging untuk dia amal, bahkan tak pernah dia tinggal walaupun sekali, walaupun sehari. Itu kaedah kita untuk pergi belajar tu. Jadi asal sebut keluar daripada lalai, keluar daripada lalai. Satu, kalau ada orang yang tak dapat khas daripada ajaran Tok Guru yang khas ni, macam mana? Kita susun dengan ngaji, susun elok-elok apa dia amalan-amalan kita kena buat, baca Quran, istighfar, selawat. Tu amalan yang memang mudah, memang sangat disuruh kat kita. Letakkan banyak mana angka-angka di atas kemampuan kita untuk tunai dan laksana. Kena susun lah. Ulama kita pun dia boleh bagi kat kita, bahkan ada macam-macam perjalanan kalau kita belajar bab ni. Ada nama Syaziliyah, Naqsyabandiyah, Ahmadiyah, ada nama Chisti, ada Qadiri, Allahumma salli ala. Banyak sangat lah kata jalan-jalan untuk jalan bagi zikrullah ni. Nisbah banyak tu memang banyak, cuma dia tak apa yang kita nak berhati, apa dia? Kena pergi susun elok. Itulah. Jadi ulama kita tu pun dia dah selesai pasal apa? Dulu dia pun dah biasa beramal. Kalau guru dia yang awal tu, memang kadang-kadang ada angka yang amalan tu tak disebut oleh Rasulullah langsung berapa banyak mana nak amal, tapi berdasarkan amalan-amalan yang telah mereka ni amal dan mereka laksana dan buat, mana yang lebih berkesan tu, itulah mereka asuh, mereka ajar untuk anak-anak mereka, anak murid mereka untuk beramal, untuk melaksanakan apa dia wirid ataupun zikir yang telah dicapai, telah diambil daripada guru mereka. Satu kaedah kita nak ambil zikir apa semua ni, mesti belajar bab iman dulu. Kalau tidak dia jadi beban. Bagi ya zikir la ilaha illallah 100 kali pagi, boleh tak? Itu 20 tahun tak ada amal apa pun, 3 kali betul tak? Ya Latif, Ya Kafi betul tak? 10 kali betul tak? Fikirlah sebut itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita ni pasal nak keluar daripada lalai ni. Jadi Allah Ta'ala melarang orang mukmin ni lalai. Satu antara ciri mukmin yang berjaya ni apa? Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang dia akan berpaling daripada lara. Kalau dia buat benda-benda ni, benda yang tak dapat tidak, buat macam mana? Sambil dia buat, sambil itu ada zikir, ada selawat. Bukan buat kerja semata-mata biarkan batin kita kosong. Pasal jasad kita kalau ikut dia ada aja mikir satu, batin pun sepatutnya sentiasa ada mikir satu. Mikir sama? Mikir Allah. Macam mana jalan fikir orang Ta'ala? Tiada kedekat padaku melainkan Allah yang beri aku. Itu memang amalan asas diajar oleh tertugu ulama kita. Apa saja kita buat, hadirkan hati ke orang Ta'ala. Tiada apa yang kita buat ni melainkan semua adalah limpah kurnia, anugerah daripada Allah Ta'ala semata-mata, daripada dia ke aku. Jadi dengan buat laksana macam ni barulah tak rugi. Jadi kalau khas kita duduk tempat baik-baik macam ni, benda besar yang kita nak buat apa dia? Istiqamah. Bahkan sebut ulama al-istiqamah fauqal karamah. Banyak istighfar, banyak mohon keampunan di atas kita rasa kita kecuaian dan kealpaan ni, lalai ni, lagi kita banyak rasa bersalah, banyak rujuk pada Allah Ta'ala, itulah menunjukkan berjaya kita, insya-Allah. Dan berjaya pun jangan seronok dengan kita boleh zikir tu, tapi seronoklah Allah Ta'ala limpahkan kurnia pada aku, dengan sebab tu aku boleh zikir, boleh selawat. Ni pun ada pelajaran ya, banyak orang jumpa, insya-Allah. Jadi jangan lalai diri, antaranya dengan lalai daripada sebut ke Allah, lalai dengan sebab harta dan anak-anak. Disebut harta anak-anak ni ghalib. Kebanyakan manusia jadi masalah berharta. Sama ada pergi cari harta ataupun harta tak ada, orang sogok harta. Turun jenis-jenis tu, cobaan tu. Lembu Malaysia tak ada mahal, tu ambil lembu India,
Sekok RM15 je. Dia borong 1 juta ekor. Dan tu yang jadi 1,500 tan tu. 1,500 tan lah. 1,500,000 kilogram tu. Daging yang tak sah taraf kan. Gila apa kan. Masalah apa ni? Masalah harta. Duit tak ada atau ada, tapi main dengan nafsu yang syaitan macam mana? Tak cukup-cukup kan? Kalau mati pun, kalau boleh nak nganga tu nganga lagi macam apa? Kalau boleh mati dalam keadaan nak mati pun duk ingat dunia lagi. Jadi ada yang menggagalkan daripada menyebut Allah Ta'ala ni harta lagi dah nak ada yang sakit, ada demam, sat penyakit ni, sat penyakit tu, sat penyakit ni, sat penyakit ni. Dah naik besar sikit, dah tak ada sakit lah, mesin apa tak ada lah. Tu pun kalau sebut lagi panjang tu kan, nak sebut anak-anak ni masa kecil cara kecil, masa dewasa cara besar, tu pun bila besar-besar bagi kahwin. Kita duk rasa bagi kahwin selesai lah. Kahwin masalah kahwin pula dah. Yang ni tok laki ni bini lari, yang ni tok laki tak bagi nafkah, ni cucu ni lepak satu. Habis-habis dia mau sibuk duit ni tak ada nak bayar kereta ni, kena pula yang ni kena berhenti kerja, ni suami tak kerja, isteri je kerja, ni ada PKP tak PKP. Habis-habis tok wan ngasuh cucu pula kan. Semua halang mengaji, halang ajar, halang boleh baca Quran, halang zikir, halang semua. Inilah memang Allah dia jadi yang kita, dia tahulah hal kita yang benda menyebabkan jadi halangan kat kita ni. Satu kena pegang prinsip hidup 1000 tahun lagi. Apa dia? Tak habis tangguh. Tak habis hari ni buat esok. Tak boleh esok, minggu depan. Tak boleh minggu depan, bulan depan. Tak ada bulan depan, tahun depan. Nak hidup 1000 tahun lagi lah. Apa gaduh? Tak boleh hari ni, esok. Memang macam tu prinsip besar tu. Bukan gaduh puluh bagi siap, habis siap lega, bohong. Esok projek lain pula, tak ada lega cuma kadang digeram nak bagi siap. Satu lain. Tuan-tuan saya tak tahu, saya ada perangai tu. Tambah ada projek tengok tak siap tu, geram tak kira. Nak pun habis kat sikit-sikit. Patutnya macam mana? Bagi tu. Abuan jasad pun ada yang kena relax kat. Dia lebih sikit, over out. Letih lah, penat lah, ngantuk lah. Lagi 3 hari pun letih tak habis lagi. Kalau buat sikit-sikit, tu baca Quran sikit. Ya, okey, cukup, relax. Esok sama pula, cegah lagi. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita tu. Cuma kat kita, perangai kat kita ni, satu perangai apa? Ajalah. Apa dia? Al-ajalatu minasyaitan dalam hadis Rasulullah. Apa dia? Gopoh gapa? Suka nak cepat. Kedah kita ada beberapa tempat aja yang disuruh kita cepat. Itu pun bukan bahasa dia gopoh, disuruh cepat kan. Ada anak dara bagi kahwin. Kita pula nak mengaji ni lah, ambil you lah dulu. Keluar universiti 28. Jenuh cari tu lelaki. Mana nak cari tu lelaki umur 32 tak menikah lagi? Payah tu. Perempuan 32 tak menikah lagi ada. Tu tengok 18, 19 kena usaha dah orang keliling. Siapa dia kena buat menantu anak perempuan, nak cerita anak perempuan ni. Dia kata nak mengaji lagi. Nak ngaji pun dah cari siap dah. Siapa dia aku nak bagi kahwin ni. Dengan siapa ni. Kalau ni pun tak ada. Kalau kata ada orang tak ni semua orang jadi pop tambat dulu. Mana nak jadi menantu, tak jadi menantu lah. Kalau dia kata tak nak kahwin lagi apa? Tak nak kahwin lagi. Kita wali mujbir. Tak peduli apa. Nak yang tak nak yang nak bagi kahwin tu. Macam mana nak syarah bagi panjang-panjang kan? Nak sebut kata pasal urusan tu kalau ikut atas wali, bapak wali. Wali ni bukan bila anak menikah bapak gedi-gedi jadi wali, bukan macam tu. Wali ni anak tu tak menikah, bapak yang memang urus nak menikah dengan siapa? Tu wali. Tu wali. Kalau anak yang kira nak menikah, siapa wali bapa budak perempuan ni baru tergeh-geh cari wali tak pernah duk peduli pun. Hak tu kuali. Marah orang ni. Itu kuali. Wali ni kan wali dia yang ambil berat, dia yang urus, dia yang jaga, dia yang bagi arahan, dia yang kawal,
gini tu baru wali. Satu waliullah ni macam mana? Dia yang urus urusan dia ni, zikir ni, baca Quran ni, jumpa orang ni amar ma'ruf ni, nahi mungkar ni. Inilah waliullah. Kalau tunggu tiba-tiba nak jadi wali, bodoh Quran pun tak kerti baca, duk tunggu boleh baca Quran sendiri, tu wali. Sikit ayat-ayat macam tu lah, supaya mudah ya nak faham tu. InsyaAllah faham. Baik, jadi asal nak sebut ada anak dan harta yang kadang-kadang mengganggu kita ni untuk zikrullah ni, maka dinamakan orang yang rugi. Mudah taklah pelihara kita. Satu, kat kita cari jalan macam mana nak selesai tu. Kerana memilih akan perkara-perkara yang tak tahan lama. Jadi rugi ni pasal apa? Pasal kita pilih benda yang tak tahan lama dan tinggal akan perkara yang tahan lama. Rugi itu pasal kita ambil hancur binasa makhluk, kita tak ambil yang mana kekal abadi selama-lamanya, Allah. Itu masalah, itulah rugi. Jadi zikrullah, ingat Allah, capai Allah yang turut bahasanya, sampai seronok dengan Allah, leka dengan masalah. Tu bahasa ulama kita macam tu lah. Kita belum lah lagi tahap tu kan. Lazat dengan Allah, kasih dengan Allah berbeza dengan kasih makhluk. Dengan anak esok dia tinggal, bini mati, tua, harta busuk bergulat. Setiap makhluk semua binasa. Yang kekal Allah, carilah yang kekal, tinggalkan yang binasa. Ambil yang binasa ni berpada-pada pasal dia binasa, dia rosak. Kereta sehari dia tayar pun nipis, minyak hitam kena ganti, rupa apa huduh, cermin pecah, macam-macam. Allah la ilaha illallah macam mana dulu, sekarang akan datang, tak pernah berubah sedikit pun. Wa huwal baqi, kan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Semua makhluk binasa, yang kekal hanya zat Allah Taala, hak dia yang tak binasa. Jadi rugi kita pasal cari hak tak kekal lama, tinggalkan perkara yang tahan lama, yang kekal. Allah lah tu. Dan yang kekal pahalanya selama-lama. Begitu juga yang kita buat ni ada kekal pahala selama-lama, duduk dalam syurga kekal selama-lamanya. Ambil dunia, ambil pangkat, ambil kebesaran, ambil kemuliaan, ni jatuh, ni hilang, kaya pun hilang. Dan berkhilaf ulama pada mentafsirkan zikrullah itu. Okay. Sikit lagi dia sebut apa maksud zikrullah ni, wala takunu kalladzi la tulhikum, kan. Yang ni dia sebut tang mana ni, apa dia? Berkhilaf ulama, maksudnya tak sependapat ulama pada menafsirkan zikrullah itu. Kata setengahnya ialah sembahyang 5 waktu. Ada yang kata zikrullah tu sembahyang 5 waktu. Pasal sembahyang 5 waktu ni adalah medan khas untuk zikrullah. Isyarat Quran, aqimis salata li zikri, dirikan salat, aqimis salata, dirikan salat, li zikri, untuk khas ingat aku. Jadi apa maksud zikrullah tu? Salat. Lagi, dan kata setengahnya ialah sekalian fardu sembahyang. Tadi sembahyang 5 waktu, yang ni semua fardu sembahyang dan lain-lainnya, dan lain-lain daripada fardu selain pada sembahyang, fardu puasa, fardu zakat, fardu haji, infak, nafkah, apa yang wajib. Dan kata setengahnya apa dia zikrullah, ialah segala bagai zikrullah. Kebanyakan ulama kita ambil yang ketiga ni lah, jangan sama sekali lalai daripada zikrullah. Pasal lalai pada semayang memang masalah. Cuma yang tu kalau tafsir dengan mana semayang, ini orang awam. Kalau dengan mana lain pada semayang, puasa, zakat, haji, yang ni pun orang awam lagi. Maksudnya apa? Baru buat rukun Islam, baru Muslim. Muslim bakal dan keturunan pun boleh jaga dah hak ni, rukun Islam ni. Tapi nak jangan sampai tinggal semayang, perkara wajib, semayang fardu, semayang sunat, bahkan
Allah tak lupa sama sekali. Ni orang khawas, ni orang khas, ni bukan orang biasa, orang dah luar biasa. Faham tutup guru kita, dia duk suruh kita jangan lupa hak ni lah. Jangan lupa nak keluarkan, jangan sampai terkeluar daripada jadi orang khawas, jadi orang awam balik. Kita bukan orang awam dah. Saya ngaji kalau arwah Fatih tu dia sebut, kita ni orang pondok ni, kita orang pondok bukan orang kampung ni. Dia sebut itu. Orang kampung tak apalah, kata dia pergi bekas hari tak ke kepiah, dia mau orang kampung, kita orang pondok tak boleh. Simple dia sebut, simple lah. Orang kampung tak pergi sembahyang jemaah, sembahyang seorang-seorang di masjid tak apa, pasal sembahyang juga dia mah tu. Kita orang pondok takat sembahyang di pondok seorang-seorang tak boleh. Orang pondok kena sembahyang jemaah, dia kena sembahyang jemaah. Kalau kelip pondok esok dia kena jadi tok imam, jadi tok bilal, jadi tok siap, dia kena orang imarah masjid. Simple dia sebut. Orang kampung, dia sebut dengan mudah gitu orang kampung pergi duk pakai baju lengan pendek, duk pakai seluar, kena baju tak pakai. Kita orang pondok tak boleh, mesti kepiah atas kepala, takkan kepiah atas kepala baju tak pakai. Sebut simple dia sebut. Dia nak ajar kat kita tu hak ni. Dengan terang-teranglah ayat itu menyatakan rugi mereka yang memilih dunia atas akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni memang keutamaan kita ke Allah. Dan akhirat tu, masuk akhirat tu besar sekali, tahu mana? Ambil Allah, cari Allah, zikrullah, tauhid Allah, taat Allah. Dan jangan lupa, tak selesai lagi kalau ke Allah tak sah apa dia? Muhammadur Rasulullah tak boleh lupa. Satu, kena susun zikir Quran, selawat, istighfar. Makan pandai pula susun, ni nasi, ni ikan, ni cabai, ni air belacan, pandai pula. Tak ada pula makan nasi semata. Nasi pandai tahu. Tambah pula yang ni kena, ni ada carrot, ni tukar-tukar sama siapa, ni zat lain, pandai. Makan pun sak terpikir, sak pelam. Ni mata kucing, sak gilanah, lagi pisang, pandai tukar-tukar kan. Kadang-kadang bukan yang tukar-tukar, sekali semua ada. Leci, hak ni. Main zikir sebutir lah. Jaga tu kan. Kadang-kadang kita kena kencing tu. Saya sebut saya lah, memang ni tak apa, wali-wali lah. Rugilah mereka yang memilih dunia atas akhirat, padahal harta dunia, anak-anak itu adalah perkara yang berguna, dan berguna juga. Nisbah berguna juga. Maka apatah lagi mereka yang tidak mengambil peduli langsung kepada mana-mana satu pun. Apatah lagi dengan akhirat tak peduli, dengan Allah tak peduli, dengan anak bini tak peduli. Dia peduli apa? Ketung, rokok, dadah, ganja, payah tu. Tu jenuh kita nak repair tu. Dah jadi macam bangkai lah. Bangkai menyawa, orang nak repair bukan senang tu. Hanya sebagai jadi khadam pada hawa nafsu. Habis ni. Na'udzubillah. Satu, dia tak khadam hawa nafsu. Satu, kita memang tak boleh jadi gitu. Tu nak buat macam mana? Orang yang jadi khadam ada hawa nafsu ni pun tak boleh biar je. Pasal apa? Kena selamatkan dia daripada jadi binasa itu. Pasal sagi dia rosakkan pula orang lain. Satu, ada sistem kita. Semua ada. Sistem masyarakat, sistem kawalan, hudud tak hudud apa. Kena tegak kan. Orang kafir pun tak boleh biar, kena jadikan dia kalau boleh orang Islam. Cuma nak susun mana prioriti yang lebih besar. Yang tu kan. Yang tu pun kena mengaji kak, macam mana nak susun tu keutamaan tu. Mudah-mudahan pun yang tu pun minta Allah Taala mudahkan kita, fahamkan kita, ilhamkan kita, bagi dapat yang betul tu macam mana kan. Satu sudut mengaji kitab guru, memang ada dah panduan-panduan tu ulama kita sebut. Banyak umur jumpa semua, insya-Allah. Jadi kalau yang memang dah tak tentu arah ni, dia jadi
khadam pada hawa nafsu, syaitan, anak tak peduli, bini tak peduli, menikah boleh tak, kerja budak kaya budak, jadi perosak lah sampai nyawa, sampai bawa matinya. Na'udzubillah. Maka apakah faedah hidupnya di atas dunia ini, di atas dunia itu? Dan boleh bahawa kita kata adalah mereka itu yang macam itu ialah mereka yang tak pandai memakai hidup dunia. Satu tu kesan tu tunggu ulama kita pun, kita kata apa? Kita pun dunia, keliling kita dunia. Kena mengaji macam mana nak guna diri kita dan apa keliling kita untuk bawa ke akhirat. Dengan bahasa lain, nak bawa ke Allah. Kita bawa diri kita ke Allah, anak isteri bawa kita bawa pergi ke Allah, harta kita pun guna untuk jalan Allah, masyarakat pun untuk jalan Allah. Siapa saja yang kita kenal, yang kita ada kaitan dengan kita, semua bawa pergi ke Allah. Yang ni yang kita kena buat, yang ni yang kita kena belajar, yang ni yang kita kena bagi reti. Kalau tidak ya, nanti dia akan jadi partition. Yang ni untuk Allah Ta'ala, yang ni dunia. Kaedah ulama kita aja tak ada yang benda khas nama dunia, tak ada. Sebab kita pun dunia. Anak bini dunia tu dunia, tak. Bagi betul semua, walaupun dia benda dunia, guna dia, pakai dia untuk akhirat. Tak ada satu pun dia jadi dunia semata-mata. Kita makan pun, makan dunia, nampak rupa dunia, tapi jangan bagi jadi dunia semata-mata. Makan bagi jadi akhirat, minum jadi akhirat, kahwin jadi akhirat, dapat anak jadi akhirat, duduk dalam rumah jadi akhirat. Macam mana tu? Nisbah belajar panjang umur jumpa. Umum kalau sebut macam mana tu? Pastikan ambil yang halal, guna tempat yang betul. Kenalilah siapa yang beri, kenalilah Allah Ar-Razzaq. Dia yang bagi hidup kita, dia bagi rezeki kita, dia bagi makan kita, dia bagi kenyang kita. Jangan berlaku syirik kufur sama sekali dengan Allah Ta'ala. Belajarlah faham tauhid dengan Allah Ta'ala macam mana. Dia punya kaedah apa ya? Semua kena mengaji macam mana nak matangkan ilmu tu, macam mana istilah apa, nak tatbik, nak synchronize kan. Yang kita duk faham yang ni asing ni, rupanya tak berasing. Semua tu pergi jalan Allah Ta'ala. Akhirnya habis umur dengan mengambil tiket neraka. Oh, na'udzubillah. Bersama-sama hadap akhirat. Hadap ada akhirat, tapi tiket pergi neraka. Maka jadilah seperti mereka yang memakai umpama kereta untuk berisi barang-barang yang mengharam oleh kerajaan, ataupun berisi sampah-sampah yang sia-sia jua, akhirnya membawa kepada makan empunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Bawa kereta, bawa dadah, bawa ganja. Bawa kereta apa? Isi sampah, orang-orang buang, kita kutip-kutip buang dalam kereta. Kita baru pun jadi buruk. Kan bodoh tu. Nak buat apa? Bawa kereta, bawa apa? Bawa beras. Ada orang susah, bagi. Bawa duit. Jangan, pastikan jangan bawa benda haram. Jadi contoh dia bagi tu macam tu. Contoh khas tu kalau sebut kita ni dengan kereta, dia sebut ibarat kita ni lah kereta. Jangan bawa hampas, jangan bawa trik, jangan bawa najis, jangan bawa benda-benda haram dalam diri kita. Bawa lah apa? Zikir, Quran, selawat. Bawa benda-benda baik. Pakaian bersih. Ni halal. Keliling kita pun, siapa nak berkawan, semua halal, baik. Bawa benda baik-baik, insya-Allah pergi mentelamat, bawa baik. Bawa kereta yang sama. Sebab kita sama apa? Kita bawa jasad, orang lain pun bawa jasad. Orang lain ada bawa jasad pergi neraka, kita bawa jasad pergi syurga, bahkan dapat dengan jasad kita ni untuk hadir hati ke Allah Ta'ala. Tu best sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita tu. Memang tempat-tempat yang macam ni kita duduk mengaji pondok jadi ni lubuk dia lah kan. Ni kita ni baru duduk 2-3 hari untuk belajar bab daurah ni, untuk belajar duduk sini. InsyaAllah kalau diizinkan panjang umur, ada kesempatan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk boleh duduk sini, memang berkampung sini, duduk sini, mustautin sini
Ni dak lagi lah, ni duk musafir lagi lah sini. InsyaAllah. Panjang umur sambung. Anak-anak yang dikasihi, hendaklah kamu mengambil peduli. Habis lah kalau gitu. Hendaklah kamu ambil peduli secukup-cukup peduli kepada hidup kamu atas dunia ini, beri jadi berjaya dan berfaedah kepada akhirat kamu, kalau tidak binasalah kamu. Saya nak habis ayat dia tu saja. Dan mendapatlah kamu akan negeri azab bersama-sama puak kafir, na'udzubillah, di akhirat kelak. Allahumma na'udzu bika min sakhatika wan nari. Ya Allah, kami minta lindung daripada murkamu dan minta lindung daripada api neraka. InsyaAllah sambung kita nanti. Jagaan yang kelima, adakah boleh kita beramal akhirat dengan semata-mata menurut nafsu dan cuta yang karut? Kena tengok bahasa dia sikit ni, insyaAllah. Soal kalau ada. Oh, memang maksud dia tu mula-mula lagi lah. Mana dia tadi bagi apa? Kalau tanah pada mula tu maksudnya awal-awal memang tanah ya. Mana dia tadi? Saya tak jumpa lagi. Allah. Kata ketiga, asal jadi tanah tu yang binatang jadi tanah kan. Lepas tu mana dia kata Allah. Yang kedua, ihtimal pula bahawa cita-cita mereka tu kalau dijadikan tanah pada mula-mula selalu. Pada mula-mula selalu tu maksudnya awal-awal dulu lagi jadi tanah dia tu. Maksudnya memang tak saya jadi manusia. Kalau boleh ni dunia dulu jadi tanah awal-awal lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah. Kama nawartal arda bi nuri syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midad kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midad kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.